الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يترك بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. سيدنا يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري وبصيرتي، اللهم فشفعه فيا. اللهم نور قلبي بنور معرفتك وهدايتك حتى أفهم ما أقول يرحم ما أقول ينتفع ما أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kitab kita pada muka surat 40 tu, perenggan yang bawah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih lagi membicarakan berkait dengan sifat mazmumah yang keempat, sifat hati ni. Sifat hati yang dicela oleh syarak dia panggil sifat mazmumah. Jadi sifat yang keempat ni iaitu sifat hasad, mana dengki. Terdahulu bicara kitanya sifat-sifat sebelum ini. Yang pertama sekalinya iaitu syarhut ta'am, loba makan, sangat suka kepada makan. Itu salah satu daripada sifat mazmumah. Yang keduanya syarhul kalam, yang loba pada bercakap, banyak bercakap. Yang ketiganya sifat mazmumah iaitu al-ghadab, iaitu pemarah. Jadi yang keempat kita sekarang ini iaitu hasad, dengki. Dan terdahulu bicara dia juganya, iaitu dalam sifat dengki ini, katanya musannif, tuan pengarang kitab, untuk nak menghilangkan dengki itu dengan dua cara. Yang pertama, dia mesti kena ada ilmu, yang ini yang berkait dengan kita tahu bahawasanya dengki itu tidak memberi faedah kepada kita. Dan juga dengan dengki itu menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita dengki pada orang. Dengki itu kita dah bagi tahu dah bahawa dengki ini ialah kita inginkan nikmat yang orang dapat tu hilang. Nikmat yang ada pada kawan kita ke, musuh kita ke, seteru kita ke, kawan kita ke, hilang daripada dia. Dan kembali nikmat tu kepada kita. Kalau boleh, dapat ke kita. Kita nak yang tu. Itu orang panggil dengki. Kalau kita semata-mata kita nakkan supaya nikmat orang itu hilang dan tidak kembali nikmat tu, datang nikmat tu pada kita, dia panggil ghirah, iri hati. Iri dia panggil. Itu sebahagian daripada dengki juga. Dan satu lagi, kita nakkan nikmat yang orang dapat itu kekal bagi dia dan dapat nikmat tersebut pada kita.
sama macam orang tu dapat juga. Itu dipanggil sebagai ghibtah. Ghibtah mana gemar. Itu beza antara hasad, ghibtah dan juga ghirah. Yang keduanya, cara untuk nak menghilangkan selain daripada ilmu, ialah dengan amal. Menghilangkan dengki itu ialah dengan amal. Maksud dia macam mana? Maksud dia ialah apabila ada timbul perasaan iri hati ataupun dengki dalam diri kita, jangan kita ikut. Jangan kita ikut, sama ada dengan perkataan kita kah, ikut nafsu kita tu pada dengki tadi, jangan kita ikut. Bahkan kita lawan dia. Daripada kita tidak suka nikmat tu, kita puji orang yang dapat nikmat. Kita lawan dengan apa yang bertentangan yang dikehendaki oleh nafsu kita yang kotor tu. Kita lawan. Daripada kita benci orang tu dapat nikmat, dapat kereta baru misalnya, kita puji orang tu. Puji. Daripada kita nak buat jahat, kita buat baik kepada orang tu. Kadang-kadang orang dengki ni, kadang-kadang dia merosakkan harta orang tu dengan sebab dia dengki. Jadi untuk nak mengelakkan kita duduk layan dengan nafsu yang jahat tu, cara untuk nak mengelakkan ataupun nak supaya dengki itu hilang daripada hati kita, kita buat baik. Apabila dia dapat nikmat, kita puji dia, ataupun kita bagi hadiah ke apa ke, untuk nak supaya jangan kita ikut nafsu kita yang jahat. Dia sifat jahat ini sifat yang buruk, mazmumah, yang dicela oleh syarak ini, dia asal dengan sebabnya hati itu kotor. Hati kita itu kotor, asal dia begitu. Jadi apabila hati kita kotor, keluarlah daripada kita sifat-sifat yang kotor juga. Sebab hati itu umpama raja. Jadi apabila raja itu baik, nescaya dia akan perintah rakyat-rakyat dia dengan kebaikan. Sekiranya raja itu jahat sifat dia, nescaya akan keluar perintah raja tu perkara-perkara yang jahat juga. Itu asal bagi sifat jahat dan sifat baik yang ada pada hati kita tu, dan keluar melalui perbuatan kita. Sama juga, fikiran pun sama. Kita boleh fikir benda yang jahat tu dengan sebab hati kita lah. Hati kita kotor. Kita tahulah macam mana hati kita tu baik ke, bersih ke ataupun kotor ke, kita boleh ukur sendiri dengan sifat-sifat yang ada pada kita. Kalau masih ada lagi iri hati pada orang, itu maknanya kena hati-hatilah. Kita ni masih lagi kotor, orang panggil. Bimbangnya nak balik ke akhirat tu. Kalau dengan hati kotor kan masalah lah. Dia nak balik ke akhirat tu biqalbin salim, dalam Quran sebut, dengan hati yang selamat, sejahtera, dengan hati yang bersih. Hak tu baru selamat. Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia, tabiat semula jadi manusia ni, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Kita suka sekiranya kawan kita tu dapat nikmat. Ini tabiat ni. Ini tabiat semula jadi manusia. Kalau kawan kita dapat nikmat, kita suka. Sebab kawan kita tu baik dengan kita. Jadi kalau dia dapat nikmat, kita suka lah. Sebab apa? Sebab kawan. Nanti misalnya dia beli kereta baru, sekurang-kurangnya sebab kawan ni, nanti dia panggil kita naik, cubalah terang kereta baru aku ni juga. Paling kurangnya
Tiada kasih ia, tiada suka ia akan mendapat nikmat seterunya. Kalau seteru dia, kalau musuh dia kan, dia tak suka lah kalau seteru dia dapat nikmat kan. Ini tabiat manusia dia begitu dah. Kalau musuh dia dapat nikmat, orang yang dia benci. Kalau orang yang dia sayang tak apalah. Tapi kalau orang yang dia benci, tak layak ni orang ni yang dapat nikmat begini. Tak layak orang ni dapat naik pangkat ni. Aku dengan dia kan. Tengok, dia banding. Padahal pejabat saja. Dia kata, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Seteru musuh dia, kalau boleh kan, tak patut dapat nikmat lah. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Kalau suatu yang menimpa kawannya, suatu musibah menimpa kawan dia pun, dia akan tak suka. Maknanya hati dia tidak sedap, tidak tenang. Sebab itu kawan dia, kalau susah pun susah kawan dia juga. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Kalau seteru dia dapat bala kan, bersorok lah. Ini orang yang hatinya tabiat dia, ini tabiat semula jadi, tapi ini tabiat yang tidak molek ni. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci, dia kata, sekiranya tak kuasa kamu nak menyamakan, nak letak keadaan musuh dan juga keadaan kawan itu sama. Misalnya apa? Kalau musuh kita dapat nikmat sekalipun, kita kena suka, seumpama macam mana kita suka kawan kita dapat. Dan kalau musuh kita kena musibah, kena bala, kita kena rasa tidak suka dalam hati kita, tidak senang dalam hati kita kalau dia dapat musibah. Sebagaimana kawan kita dapat musibah pun kita rasa sedih. Kalau musuh kita kena musibah pun kita kena sedih juga. Itu sepatutnya. Yang berlaku begitu. Sebab antara kita dengan sesama kita ni, walaupun kita bermusuh sekalipun, ini Islam sama Islam ni. Islam sama Islam ni. Lagi orang kafir kita tak boleh nak buat jahat pada dia, nak suuzon pada orang kafir tak boleh. Ini orang Islam sama Islam, lagilah patut. Apa-apa yang biasalah kalau kalau berlaku perkara yang kita tak suka dia buat, itu biasalah. Kalau boleh sabar-sabarlah, sebab itu cara dia dalam Islam. Kalau kita rasa suatu benda yang orang buat tapi kita tak suka, jadi kalau boleh sabar, sabar. Kalau tak boleh sabar kan, kalau berani tegurlah. Tegur pun dengan baik, bukan tegur cara nak bergaduh dah. Itu cara dia. Tapi kalau kita tak ada kuasa untuk nak tegur, senyap je lah. Gitu, dengan makna sabar. Jangan sampai kita benda yang kita tak boleh nak masuk, tiba-tiba kawan kita buat suatu benda yang kita tak suka, tiba-tiba kita pergi marah dia, jadi pergaduhan, jadi musuh pula. Sebelum ni jadi kawan, jadi musuh. Itu Islam tak benar. Pasal kawan ni banyak benda yang kita nak kena halusi. Sama juga macam jiran pun, begitu juga jiran. Jiran ni, Nabi kata senantiasa Jibril datang kepada aku. Jibril dia berpesan pada aku, Nabi kata, supaya aku buat baik kepada jiran. Seolah-olah jiran tu akan menerima pusaka. Dia yang jadi ahli waris nanti, seolah-olahnya begitu. Nabi kata,
jiran, kawan. Sebenarnya jiran itu termasuk dalam kawan kita juga. Sama hak dia. Sesama orang Islam. Maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Kita walaupun musuh kita sekalipun tak boleh kita nak dengki dia. Jadi musuh kita ini kita kena suka sebagaimana nikmat yang dia dapat tu kita suka sebagaimana yang kawan kita dapat. Kalau musuh kita kena bala, kita kena rasa susah sebagaimana kita rasa susah juga kawan kita apabila dia kena bala. Jadi apabila benda itu kita tidak dapat nak sama ratakan, jadilah keadaan itu dinamakan sebagai dengki. Dia panggil dengki. Musuh kita dapat nikmat, kita rasa tak senang hati, orang panggil dengki. Apabila musuh kita kena bala, kita rasa senang hati, itu orang panggil dengki juga. Kita seolah-olah dengki ini seolah-olah macam kita nak kehilangan nikmat saja, tidak. Kalau dia kena bala sekalipun, kita rasa gembira, itu setengah daripada sifat yang tidak molek. Tidak molek juga. Dia nakkan sama. Musuh dengan kawan tu nak kita layan sama. Tak ada istilah musuh ni sama-sama Islam. Dalam agama tak ada istilah musuh. Jadi hendaklah engkau lepaskan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Macam mana kita nak lepaskan diri kita apabila ada rasa dengki tadi? Yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu. Jangan kita zahirkan dengki itu, kita tunjuk kita dengki itu. Dengan mana? Dengan lidah engkau. Jangan kita tunjuk dengki itu, zahirkan dengki kita itu dengan lidah. Jangan duk bincang sama-sama dengan kawan kita, orang tu tak patut tu naik pangkat tu, orang ni Allah belakang, dia nak cari masalah ni. Dan dengan anggota engkau, ni buat kerja dengan sama ada dengan mata, dengan tangan ke, dengan kaki ke, perkara yang menyakitkan orang ni, dengan sebab dengki je lah. Dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, apa-apa usaha kita, jangan kita zahirkan bahawasanya kita ni dengkikan dia. Biar setakat duduk dalam hati sudah lah. Biar setakat duduk dalam hati. Benar lah. Biar setakat duduk dalam hati. Jangan sampai berlaku dengan tindakan, dengan mulut, dengan zahir. Jangan. Walaupun dalam hati pun tidak molek dah. Bukannya molek, tetapi selagi dia tidak keluar dengan tindakan, selagi itu tak berdosa lagi. Dosa zahir lah. Dosa batin itu dah kena dah. Dosa batin ni, kalau orang dengki pada orang, hati dia tu dah kena dah dosa. Dosa zahir ni dosa dari segi syarak tu. Kalau syarak kata tak boleh buat haram, tu kita buat hati dosa zahir dia panggil. Dosa batin ni dosa yang berkait dengan hati. Hati kotor itu pun dosa dah. Tak ingat pada Allah Ta'ala, itu dosa tu. Dia panggil syirik khafi, dia panggil. Istilah orang tasawuf, dia panggil syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik khafi itu dia panggil dosa hati. Dia panggil. Bahkan bukan setakat kamu kena sembunyikan, jangan zahirkan dengki kamu tu dengan lidah kamu, dengan mata kamu, dengan anggota kamu lain-lain, telinga ke apa ke semua.
menyalahi engkau dengan lidah. Lidah kita kalau kita deki pada orang, lidah kita akan mengupak lah. Kata benda yang tidak molek ke apa semua. Bahkan kalau kita nak supaya hilang sifat deki ni daripada kita, hendaklah kamu menyalahi. Menyalahi apa yang kalau lidah nak mengupak, kita kena puji. Oh, bagusnya orang ni, memang patut dia naik pangkat. Oh, begini, bagus. Pujilah. Jangan duk mengupak belakang. Dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya menyalahi anggota kita. Kalau setengah daripada orang, apabila dia dengki, dia buat khianat dengan telinga dia, ataupun dengan kaki dia, dengan tangan dia, seperti yang telah tersebut, seperti yang telah terdahulu. Seperti yang kita kata dahulu, kita bincang dahulu, kita kena menyalahi apa yang hati kita tu nak, hati kita yang kotor tu, dia sebab apabila dengki tu menyebabkan mulut kita bergerak mencaci, mengeji, mengopak. Anggota badan pula pergian buat perkara yang tidak molek pada orang yang kita tak suka tu. Kalau dia dapat nikmat. Jadi cara untuk nak mengatasi dia, kena lawan dengan apa yang kita nakkan zahir buruk tu, kita lawankan, ganti dengan kita buat perkara yang baik pada orang tu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis Nabi kata apa? Salasun lam tasdam minha hadhil ummatu al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu. Ala unabbiukum bil makhraji minha. Nabi kata, idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza hasadta fala tabghi wa idza tatayyarta famdi. Nabi kata, artinya bermula 3 perkara tiada sejahtera daripadanya oleh ini ummah. Nabi kata, jadi ada 3 sifat ini yang mana umat aku tak boleh nak lari ini. Tak sejahtera maknanya tak boleh nak selamat umat aku. Daripada 3 perkara ni tak boleh nak buang. Yang pertama Nabi kata sifat dengki. Sifat dengki. Keduanya jahat sangka, su'uzzan. Kita jahat sangka pada orang. Dan ketiganya bercending. Cending. Apa bercending ni? Teragak-agak. Sifat teragak-agak. Dia asal perkataan tiarah tu. Tiarah ni asal daripada satu hadis Nabi yang Nabi kata wala tiarata wala bumata. Nabi kata tidaklah dengan sebab apa? Dengan sebab burung hantu, ataupun dengan sebab anak panah, dengan sebab burung. Jadi sebab bagi bala. Macam kita sekarang ni ada setengah orang percaya kalau biawak lintas kan, sebelah kanan kau sebelah kiri, sebelah kanan kau sebelah kiri. Duk begitu. Apa? Bukan. Dia macam teragak-agak. Nak buat kau tak nak buat. Nak buat kau tak nak buat. Siap. Macam orang dulu-dulu, orang Arab dulu, dia lepas burung. Dia tengok burung tu terbang sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau burung tu terbang sebelah kanan, boleh buat kerja, dia kata. Kalau nak turun pergi meniaga, begitulah keadaan dia.
Nak turun pergi berniaga, dia lepas burung dulu, burung tu sebelah kanan. Ni untung kita boleh pergi. Kemudian apabila burung tu silap pergi sebelah kiri kan, tak jadi. Tak boleh minta untung ni. Sama juga orang dulu-dulu kan, kalau biawak litar, tak boleh lah. Kita setakat ni sajalah dulu kerjaan kita. Dia setengah tanya pula, itu lalu biawak lalu ke kiri ke kanan ke kiri, pula dah. Nabi kata tak ada bala tu dengan sebab burung ke, dengan sebab anak panah ke, dengan sebab dengan sebab burung hantu ke apa. Bunyi burung hantu tengah malam sebelum dia nak musafir, ada bunyi burung hantu. Kemudian esok tak jadi musafir dah. Tunggu tangga lah. Tunggu tangga nak pulang musafir. Begitu. Dia kata, Nabi kata pula, adakah tiada aku khabarkan akan kamu? Nabi kata, nakkah tidak kalau aku nak khabar bagi tahu pada kamu dengan tempat keluar daripadanya? Sekiranya berlaku begini, macam mana cara untuk nak selesai? Nabi kata, nakkah tidak aku nak bagi tahu tentang cara penyelesaian dia ni. Bersambah sahabat, khabarkan olehmu, hai ya Rasulullah. Sahabat kata, bagi tahulah ya Rasulullah. Bersabda ya Rasul, Nabi kata, apabila engkau menyangka engkau akan sangka yang jahat, sekiranya terlintas pada kamu satu sangka jahat pada orang ni, maka jangan engkau tahqiqkan, yakni jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Kalau tiba-tiba datang sangka jahat kamu pada orang, jangan hirau. Jangan hirau. Jangan buat apa-apa perkara yang seolah-olah kita meraihkan bagi sangka jahat kita tu, jangan. Orang dia tuduh seorang ni, misalnya orang dia tuduh seorang ni mencuri, kita suka jahat pada dia lah. Jadi apa yang berlaku, kita elok diri kita, pergi jauh, tak bercakap dengan orang ni, padahal itu tuduhan baru. Jadi kita pun ada sangka buruk. Dengan sangka buruk tu lah kita tak bercakapnya. Nabi kata jangan. Jangan sekali-kali kamu suka buruk pada orang. Dalam Quran berkata, inna ba'dadh dhanni ismun. Setengah daripada zon, su'uzzon itu, buruk sangka itu bawa pada dosa. Tuhan kata. Jadi apabila ada sangka buruk kamu pada seseorang, jangan kamu tahqiqkan, kamu buat sebagaimana zon kamu tu. Duk layan dengan perasaan. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau itu. Cukup-cukuplah dengan sangka tu. Kita kata, benda ni cuma sangka saja ni. Cuma sangka jahat saja. Tak boleh. Mana boleh kita nak sangka buruk pada orang, tak boleh. Selagi tak ada bukti, tak boleh nak suka-suka buruk. Tapi kalau kita berhati-hati itu tak apa. Misalnya orang kata, jangan kamu duduk baik sangat tu dengan orang ni, sebab dia orang ni jenis kepala penyamung ni. Nanti baik-baik kan hilang duit kamu kan. Jadi kita berhati-hati. Itu bukan suuzon. Itu tak termasuk dalam suuzon tu. Itu hati-hati. Layan macam biasa je lah. Cuma hati-hatilah. Dengan kalau kata ini orang ni suka mencuri ke, hati-hati dengan duit kita tu. Dan bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka engkau. Cukup maknanya. Jangan kita
Duduk kita kata duduk teruskan su'uzzon tu, jangan tawakuf situ saja. Dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya, kita buat apa yang kita rasa dengan su'uzzon tadi, dengan menjauhkan diri daripada orang ke ni ke. Jangan. Dan apabila engkau dengki, habis bahagian su'uzzon habis. Dan apabila engkau dengki, ada perasaan dengki pada orang pula, maka jangan engkau melampaui. Jangan engkau melampaui pada dengki tadi. Artinya apa? Jika mendapat engkau di dalam hati engkau akan suatu daripada sifat dengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Jangan engkau buat perkara yang berkait dengan dengki tadi. Mana apa? Mana jangan kamu laksanakan dengki tadi dengan mulut kah, dengan tangan kamu kah, nak menunjukkan, nak zahirkan dengki tadi, nak zahirkan apa yang ada dalam hati kita daripada dengki itu, kita zahirkan dengan mulut, mengupak. Jangan. Ini nak menunjukkan ada, walaupun ada sifat dengki dalam hati sekalipun, Nabi kata biar setakat dalam hati saja. Jangan sampai kita buat praktikal dia. Jangan kita zahirkan dengki itu dengan perbuatan kita, jangan. Selagi hati kita ini kotor, tak boleh nak lari kita dengan sifat-sifat kotor ni, tak boleh nak lari. Selagi hati kita kotor, nak supaya hati kita tu tak ada sifat mazmumah, kena bersih hati lah. Kena cari cara untuk bersih hati kita, baru hilang sifat mazmumah tu. Kita dah bagi tahu dah dulu, kalaulah hati kita tu bersih dia 75%, kotornya 25%, jadi akan keluar daripada hati kita tu, daripada perbuatan kita, daripada tingkah laku kita, 25% tu kotor, dan 75% perkara-perkara yang baik. Begitulah kita sendiri boleh hukum. Apabila banyak keluar sifat-sifat kotor daripada hati, daripada perbuatan kita, itu tanda bahawasanya hati kita tu nisbah kotor dia lebih daripada baiknya. Jadi orang kata macam mana ni, kena cari, kena usaha untuk hati itu jadi bersih, kena usaha. Macam Tuhan kita berkata, untuk nak hilangkan supaya hati itu tidak jadi kotor ataupun tidak terlaksana sifat-sifat jahat tu, satu, kena ada ilmu tentang benda tu buruk. Macam yang kita belajar sekarang ni lah, sifat mazmumah. Sifat mazmumah tu, kita belajar tentang sifat mazmumah supaya kita tahu benda ni buruk dan dapat kita elak daripada kita buat ataupun terjatuh dalam sifat yang buruk ni. Dengan ilmu lah baru kita tahu. Kalau tak ada ilmu, kita tak tahu kita ni duduk dalam molek ke ataupun buruk, kita tak tahu. Yang kedua, kena buat amal. Kena buat amal, cari cara macam mana boleh hilangkan sifat buruk ini melalui amal. Antaranya menyalahi apa yang keburukan yang hati kita nak tu, kita menyalahi dia. Jangan kita laksanakan apa yang dia nak tu. Harap-harapnya apabila kita istiqamah, apabila kita istiqamah, kita senantiasa praktik benda ni, lama-lama benda yang kita buat secara istiqamah, secara berpanjangan ni,
dia akan jadi tabiat. Dia akan jadi tabiat kita. Macam kita istiqamah makan nasi pukul 12.30 ataupun pukul 1. Kita istiqamah kan? Pukul 1 kan? Terus ke kantin. Pukul 1 habis masa pejabat, tengah hari rehat tu kita pergi makan. Tiap-tiap hari kita buat begitu. Bertahun-tahun kita buat begitu. Bila? Sampai satu masa kalau kita ralik hijau sekalipun sampai pukul 1 perut dia bunyi sendiri. Dia bunyi sendiri. Itu dengan sebab istiqamah kita tidak latih. Dia latih diri kita begitu. Gitulah juga hati kita pun. Nak kena latih ni. Nak kena latih hati kita. Orang tasawuf dia latih macam mana orang tasawuf? Orang tasawuf dia latih dengan zikir. Dengan zikir. Jadi sampai masa dia zikir dia. Sampai masa zikir. Banyak ni dia zikir. Sampai masa berzikir. Sampai masa berzikir. Itu cara orang tasawuf. Dia latih. Dia istiqamah dengan zikir. Dan apabila bercending engkau, teragak-agak engkau, maka lalu olehmu kepada tujuan engkau. Kalau teragak-agak, nak buat kata nak buat, nak buat kata nak buat, nak buat, Nabi kata buat, famdi, Nabi kata buat, teruskan, teruskan dan tawakal, serah kamu pada Allah Ta'ala. Teragak-agak nak buat ke tidak, nak buat ke tidak, teruskan. Sebab dia suatu yang kita nak buat tu, awal lagi kita kena minta tolongan daripada Allah Ta'ala. Awal lagi setiap apa-apa yang kita nak buat. Sebab tu kita mulakan pekerjaan kita tu dengan bismillah tu. Sebab apa? Sebab kita harapkan kebaikan depan sana. Jadi apa-apa sesuatu yang kita buat, adakah kita tahu kesudahan dia baik ataupun tidak? Kita tahu ke tidak kesudahan itu baik atau tidak? Tak ada orang tahu kesudahan yang berlaku pada masa depan itu baik atau tidak. Tak ada orang tahu. Itu dengan sebab kita kena serah apa-apa sahaja pada Allah Ta'ala, pada urusan yang lagi akan datang. Kalau seorang tu dia semata-mata buat sesuatu berdasarkan kepada nafsu dia suruh buat, dan nafsu dia nak buat, dia tak serahkan urusan dia pada Allah Ta'ala, Imam Ghazali kata orang ni orang tamak dipanggil. Orang tamak. Ni istilah tasawuf. Tamak ni bukannya jenis makan banyak ni, tak. Apabila kita serahkan urusan yang kita nak buat tu kepada nafsu kita, kita tak serahkan kepada Allah Ta'ala urusan tu. Serahkan kebaikan, kita harapkan kebaikan tu Allah Ta'ala yang tentukan, sebab dia tahu apa yang lagi akan berlaku depan sana. Kesudahan bagi urusan tu hanya Tuhan saja yang tahu, kita tak tahu. Cuma hati kita dah harap benda baik. Ni sebenarnya itu nafsu tu, nafsu kita. Imam Ghazali dia bicara panjang berkait dengan dua sifat, antara tafwid dengan tamak dia panggil. Tafwid ni apabila kita nak buat suatu benda yang lagi akan datang, benda yang depan sana kita tak tahu lagi sama ada buruk ke baik, kita tafwid, kita serahkan pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala pilih bagi kita kebaikan. Ada pun orang ni yang dia pilih kebaikan dia berdasarkan kepada nafsu dia, orang panggil orang tamak. Istilah dia orang tamak. Itu yang Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhaj tu. Nabi kata apabila teragak-agak engkau,
Apabila datang pada kamu suatu urusan teragak-agak, Nabi kata famdi, hendaklah kamu teruskan. Sebab awal lagi kita buat suatu tu, kita dah ukur dah hak mana hak molek, hak mana buruk, kita bismillah saja. Kita harap kepada Allah Ta'ala berikan kebaikan bagi kita. Imam Ghazali disebut macam mana? Adakah boleh kita berserah suatu perkara yang telah tetap hukum dia? Imam Ghazali kata apabila kita nak serahkan suatu pada Allah Ta'ala, hanya kita boleh berserahkan suatu tadi pada perkara yang mubah, perkara yang harus saja, perkara harus, perkara yang tidak masih lagi Tuhan tidak tetapkan hukum. Kalau suatu benda tu Tuhan dah tetapkan hukumnya, hukum wajib, tak boleh kita nak tafwid, kita nak serah pada Allah Ta'ala, tak boleh. Sebab benda tu wajib, mana mesti kita buat. Ataupun benda tu Tuhan dah haramkan dia, Tuhan dah haramkan, tak boleh buat, kita nak serah pada Allah Ta'ala, tak boleh, sebab benda tu dah ada hukum. Begitu juga benda makruh tak boleh kita nak serahkan pada Allah Ta'ala pada perkara makruh dan juga pada perkara haram. Yang kita boleh berserah pada Allah Ta'ala nya benda yang lagi akan datang, yang tak ada hukum lagi, yang tak ada hukum lagi. Dengan kita kata apa? InsyaAllah. Itu sebab kita ucap tu insyaAllah tu pada perkara yang akan datang. Semoganya Allah Ta'ala beri taufik kepada kita untuk kebaikan. Apa-apa yang kita nak buat, insya-Allah, insya-Allah. Itu maknanya aku serahkan tu urusan ni yang di depan aku lagi kepada Allah Ta'ala. Itu makna insya-Allah tu. Dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia oleh ahli jahiliyah, orang jahiliyah zaman dahulu. Mencerita akan ini hadis oleh Hafiz. Jangan kamu buat macam orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu kalau dia nak buat sesuatu, dia tengok macam dalam hadis lah, Nabi kata la khafara wala qumata wala tiarata. Nabi kata bukan dengan sebab bulan Safar itu jadi seorang itu duduk ataupun terkena bala, bukan dengan sebab bulan Safar. Wala qumata, bukannya dengan sebab burung hantu bunyi tengah malam semalam jadi tak jadi semua kerja kita dengan sebab takut terkena bala. Begitu juga dengan tiarah, dengan burung. Kita lepas burung, orang jahiliah lepas burung, burung lari sebelah kanan, boleh buat kerja ni. Lari sebelah kiri, tak boleh. Bukan begitu cara nak ukur kena pahala, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Asfahani daripada Hasan Al-Basri. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Ini jenis hadis. Bagi orang yang mengaji hadis dia tahulah apa makna mursal. Artinya mengangkatkan akan dia oleh tabi'in kepada Nabi SAW. Hadis ini dinamakan hadis mursal dengan sebab sahabat tak ada nama sahabat. Dia terus kepada tabi'in, daripada tabi'in terus kepada Rasulullah SAW. Dia tak pergi pada sahabat. Mana terputus hadis ni dari segi jalur periwayatan dia, rawi dia tak ada sahabat. Dia terus daripada tabi'in. Sepatutnya hadis Nabi dia mari daripada sahabat, kemudian daripada sahabat kepada tabi'in. Tiba-tiba hadis ni datang tabi'in tu, dia kata qala Rasulullah SAW tu. Dia panggil hadis ni hadis mursal, dia panggil. Ini istilah hadis lah. Istilah hadis.
Dan kedua, macam mana cara kita untuk nak melepaskan diri kita kalau ada berlaku sifat dengki? Yang keduanya, bahawa engkau benci engkau, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya, hilang nikmat Allah Ta'ala daripada sekalian hambanya. Ini maknanya nak kena letak dalam hati kita. Kita tidak suka sekiranya apa-apa nikmat yang sama, tak kira musuh kita kah ataupun kawan kita kah, apabila hilang nikmat tu, kita akan jadi tidak suka ataupun kita akan jadi sedih. Itu yang nak kita latih dalam hati kita supaya tidak ada, boleh buang ni sifat dengki ni daripada hati kita. Jadi kita akan sambung semula insya-Allah Ta'ala berkait dengan cara yang kedua, bagaimana nak melepaskan sifat dengki itu daripada hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada soalan tak? Mana? Itu istilah lah. Istilah orang sebut hati sempit. Maknanya hati yang tidak lapang. Kalau hati luas ni hati lapang. Orang yang dapat nikmat, kita rasa bahagia. Itu lapang. Tidak rasa sempit hati. Orang dapat nikmat, hati kita pun rasa sempit, rasa tidak suka. Jadi dengan sebab tidak suka itulah jadi sempit hati itu. Ini setengah daripada tanda. Dapat orang, kita tengok orang dapat nikmat, sesak nafas. Sesak nafas. Itu tandanya hati kita tu kotor. Kita minta jauh lah. Sebab itu wajib bagi kita belajar tentang sifat-sifat yang kotor ni. Bukan supaya untuk kita buat praktikal dia, tidak. Supaya kita tahu dan kita dapat jauhkan hati kita tu, diri kita tu daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah. Sebab kita antara kita ini sama saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, Nabi kata. Dalam Quran pun sebut innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya antara orang mukmin dengan mukmin tu saudara belaka. Al-mu'min akhul mu'min, Nabi kata. Orang mukmin itu ialah saudara bagi mukmin yang lain. Begitu juga Nabi kata tentang orang mukmin dengan mukmin itu kalbunian, seolah-olah macam satu binaan. Satu binaan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling melengkapkan, menguatkan binaan tu. Batu bata tu dia menguatkan. Untuk nak jadi satu binaan, mesti bata tu dia bersandar dengan bata yang lain. Bersandar boleh jadi satu binaan. Kalau satu binaan tu bata kita letak jauh, yang ni jauh, apa akan jadi dengan binaan? Roboh lah. Roboh nanti binaan. Begitulah juga Islam tu. Nak kuatkan Islam dengan persaudaraan. Saudara ni jangan sebab kena kutuk Manchester kalah gaduh. Tu tak kena cara. Masa muka. Tak boleh kena kutuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna minal ulama asy-syakirin as-sabirin. Allahumma inna nas'aluka ta'jil afiyatika wa sabran ala kulli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mashayikhina.
جميع المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله وسلم وبارك على